Dapat projek beli vaksin tapi rugi. Pelik tapi benar. Syarikat Farman Niaga mengalami kerugian walaupun firma tersebut memperolehi pelbagai kontrak besar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam membekalkan ubat-ubatan. Farman Niaga dilaporkan mencatatkan kerugian bersih RM607.32 juta menyebabkan ia termasuk dalam kriteria PN17 yang berisiko tinggi dinyah senarai daripada Bursa Malaysia. PN17 adalah petanda syarikat terbabit sedang menghadapi masalah keuangan yang rumit. Kerugian Farman Niaga itu mengundang persoalan daripada orang awam. Seorang netizen, Fuad Akmal, berkata syarikat Farman Niaga yang dimiliki 51% oleh Bostit Holdings Berhad dan 8% oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Bostit Holdings Berhad pula dimiliki 59% oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Bahasa mudah, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT yang paling rugi besar, ujarnya. Beliau juga mempersoalkan cara bagaimana syarikat tersebut membuat keputusan. Kenapa syarikat berkaitan kerajaan dibenarkan membeli vaksin dalam jumlah yang banyak dan kemudiannya tidak terjual? Mana pengurusan berisiko syarikat ketika syarikat membuat pelaburan berjuta-juta ketika membeli vaksin ini? Kita yang berbisnes secara kecil-kecilan ini pun tahu apa itu pengurusan berisiko. Beliau juga menyoal sama ada wujudnya poor governance atau tadbir urus yang lemah dalam pengurusan tertinggi. Tak dengar pun tadi ahli-ahli parlimen membangkitkan isu ini. Harap ada tindakan lanjut oleh pihak kerajaan dalam menyiasat isu ini, bidasnya. Beliau juga membangkitkan bahawa saham syarikat Farman Niaga telah menjunam sebanyak 38% dalam sesi dagangan di Bursa Malaysia dan secara year to date atau YTD sudah menjunam 50% pada 28 Februari lalu. Accountant Farid Afandi pula berkata Farman Niaga kini sudah sama taraf dengan 27 syarikat di negara ini yang berada dalam kriteria PN17. Antara syarikat yang agak terkenal termasuk AirAsia X Berhad, Konsortium Transnational Berhad, Sapura Energy Berhad, Skomi Energy Services Berhad, Skomi Group Berhad dan Serba Dynamic Holdings Berhad. Menurut Farid, semasa krisis ekonomi, syarikat yang mempunyai perancangan yang baik berjaya mengelakkan kesan buruk daripada krisis tersebut, manakala setengah syarikat tidak dapat lari daripada masalah keuangan. Kita mungkin tertanya-tanya mengapa setengah syarikat bertukar menjadi syarikat PN17. Walau bagaimanapun, jika kita menelitinya dengan teliti, kita akan melihat bahawa syarikat-syarikat ini biasanya tidak diurus dengan baik atau tidak mempunyai rekod prestasi yang baik, tegasnya. Sementara itu, Ahmad Nazir Yub dari Biro Komunikasi dan Penerangan Keadilan Cabang Kemaman berkata kerugian Farman Niaga perlu disiasat rapi untuk mengetahui apakah mempunyai kaitan dengan pemimpin kerajaan terdahulu kerana firma itu dikuasai oleh GLC. Bagaimanakah sebuah syarikat yang menjadi peneraju perbekalan ubatan kepada KKM boleh jatuh dalam kategori PN17? Jika kita melihat kepada kontrak pemerolehan vaksin COVID-19, sejumlah besar telah dianugerahkan kepada Farman Niaga. Di sini wujud tanda tanya, adakah wujud sebarang penyelewengan terhadap pemerolehan ini justru mencetuskan kerugian besar kepada Farman Niaga? Seharusnya dengan kontrak perolehan yang besar ini, Farman Niaga mampu untuk mencari pendapatan, bukan kerugian, kata Nadir dalam satu kenyataan di Petik Suara Keadilan. Nadir menyeru satu siasatan menyeluruh diadakan untuk mengetahui punca sebenar dan membawa dalang kepada kerugian tersebut ke muka pengadilan sekiranya ada kes. Isu ini harus disiasat segera. Risiko nyah senarai dari Bursa Malaysia akan memberi persepsi buruk kepada pelabur terhadap GLC milik kerajaan. Pihak Perikatan Nasional mesti mengambil tanggungjawab terhadap isu ini, bukan dengan sikap berterusan menebar fitnah terhadap kerajaan perpaduan dan mengapi-apikan sentimen perkauman dan agama sebagai modal untuk mengalih isu salah guna kuasa pada ketika pentadbiran mereka, tegasnya. Selama lebih suku abad, Farman Niaga mendapat konsesi eksklusif untuk membeli, menyimpan, membekal dan mengedar ratusan jenis ubat-ubatan kepada hospital-hospital seluruh negara. Syarikat tersebut mencatatkan keuntungan tahun demi tahun. Hari ini Farman Niaga jatuh tergolek sedangkan ia mendapat kontrak terbesar membekalkan vaksin COVID-19 kepada Kerajaan Perikatan Nasional secara eksklusif. Pihak berkenaan jangan diam sahaja. Rakyat mahu tahu di mana punca masalahnya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati